Subhanahu wa taala masih lagi memberi taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi berbagai nikmat kepada kita hingga saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menetapkan kefahaman Islam itu dalam diri kita. Sehingga dengan kefahaman Islam itu kita dapat memikirkan antara yang sepatutnya kita lakukan dan yang tidak patut kita lakukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan nikmat ukhuwah kepada kita, mengekalkan nikmat kesihatan kepada kita, sehingga kita dapat melangkah dalam dewan yang amat selesa ini untuk kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah yang kita langkah untuk menuntut ilmu. Allah hapuskan dosa kita, dan setiap langkah itu Allah beri ganjaran kepada kita, insya-Allah. Sehingga apabila kita keluar daripada majlis ini, kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung pembahasan fiqh aulawiyat kita. Tajuk besarnya, kalau sebelum ini kita telah melihat, ramai tak ada buku tak bawa ujung dia tak ada juga. Tak apa, insyaAllah. Jadi tajuk besar kita mengutamakan dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Mengutamakan perkara yang diperintahkan. Kita telah membaca sedikit penerangan kepada yang tak biasa dengan fiqh aulawiyat ini. Fiqh aulawiyat ini kita nak melihat kepada amal-amal kita setiap masa, setiap hari, setiap ketika, melihat kepada yang terbaik daripada yang baik. Ada dua amalan, ada dua perkara yang kita lakukan dalam satu masa. Mana yang lebih utama, mana yang baik, mana yang terbaik daripada itu. Ini fiqh aulawiyat. Dan ini tidak terbatas kepada perkara-perkara ibadah kita sahaja. Perkara ibadah kita berhubungan dengan Allah, tetapi dia akan dibahaskan di samping ibadah, muamalah kita dengan manusia, sama ada masyarakat ataupun dengan negara. Kemudaratan, kebaikan akan dibahaskan. Mana yang sepatutnya kita lakukan dan tidak patut kita lakukan. Jadi fiqh aulawiyat ini dia berbeza dengan fiqh-fiqh yang lain. Fiqh ibadah sebagai contoh, macam mana nak solat, nak puasa, zakat, fiqh. Kemudian fiqh perbandingan daripada pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat kita bandingkan. Fiqh ini dia lahir selepas fiqh yang lain. Kita telah belajar fiqh, kita telah belajar hukum hakam, kemudian selepas itu baru kita bandingkan. Kita banding, sebab banyak hukum dalam Islam. Kita nak melihat dalam suasana ini sepatutnya kita lakukan, dalam suasana yang lain itu sepatutnya kita lakukan. Masih dari dalam kerangka fiqh. Ini perbandingan. Apabila kita tahu fiqh, baru kita dapat banding. Kalau kita tak tahu fiqh, confirm kita tak dapat banding. Selepas kita dapat bandingan, ini macam ni, baru kita nak memilih dalam suasana kita yang mana sepatutnya kita nak lakukan. Sebagaimana kekuatan kepada nas ataupun hadis tersebut ataupun ayat Quran tersebut, dan pendapat-pendapat yang diberikan oleh ulama pada masa itu. Fiqh keutamaan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting. Melihat kepada pendeknya umur kita, melihat kepada suasana yang sangat tertekan kepada umat Islam ini, maka kita kena menggunakan kekuatan keutamaan ini. Kekuatan keutamaan ini boleh memberi kualiti kepada amalan kita. Boleh memberi kualiti. Apa maksudnya? Kita lakukan tiap-tiap hari pekerjaan tak berkualiti,
Seorang yang bekerja di pejabat, buat kerja tak ada kualiti. Bos kata macam mana? Ni hujung bulan ni potong gaji, tak ada kualiti. Ada pekerjaan yang banyak yang lain, kita ambil yang tak berkualiti. Dalam ibadah kita begitu juga. Banyak amalan-amalan kita kena ambil yang berkualiti. Ini fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Kita nak ambil yang berkualiti daripada yang lain, yang terbaik daripada yang baik. Kita telah membaca pembahasan yang ke-7 tentang mengutamakan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Telah sampai kepada tajuk, mungkin kalau yang tak biasa ni mungkin tak berapa tajuk dia tak bersambung, tapi tak apa, kita akan bahas tajuk yang kecil ini dalam batas dia. Mengutamakan kecintaan terhadap masyarakat dan umat daripada puak dan perseorangan. Muka surat 142. Mengutamakan kecintaan terhadap masyarakat dan umat daripada puak. Maksudnya kita buat sesuatu yang lebih umum daripada peribadi. Kita nak utamakan kecintaan itu kepada masyarakat yang luas, lebih kepada puak. Kita nak cinta lebih kepada Islam daripada puak kita. Kita nak cinta Melayu lebih ke nak cinta Islam lebih? Itu senang kan? Sebab Islam ini, bila Rasulullah SAW datang, dia telah mengikis warna kulit kita. Dah buang dah, walaupun warna kulit kita berbeza, yang hitamnya, yang merahnya, yang sawo matangnya, hidung mancungnya, hidung peseknya, yang tingginya, yang besarnya, tak ada dah dalam Islam itu. Zahiriah itu tidak ada. Telah dipersatukan oleh kecintaan kepada Islam. Rasulullah SAW telah mempersatukan puak-puak yang bertelagah di Madinah, puak-puak yang tak pernah berdamai. Jadi kita mesti mengutamakan masyarakat yang besar, yang luas daripada puak-puak kita, daripada perorangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan macam mana masyarakat jahiliyah. Etnik merupakan dasar perhubungan dan penggerak kesetiaan etnik mereka. Kalau kita Melayu lah, etnik Melayu ni memang kita kata tak boleh kacau. Nak kacau Islam tak apa, kacau lah. Tapi Melayu tak boleh kacau. Melayu sesuatu yang baik kita jaga, tetapi yang terbaik lagi kita nak jaga Islam. Kalau kita dah jaga Islam, mana yang Melayu yang Islam dia akan terjaga. Tapi kalau kita jaga Melayu, mana yang orang Islam yang bukan Melayu tak terjaga. Bermakna kita utamakan yang lebih besar daripada yang sebahagian. Slogan mereka kata, dukunglah saudaramu sama ada ia zalim maupun dizalimi. Kena sokong orang Melayu sama ada dia zalim ataupun dizalimi. Kalau dizalimi kita sokong tak apa, tapi kalau dia zalim kita sokong tak boleh. Slogan ini slogan jahiliyah, puak dia. Sebab tu dia sanggup berperang dengan puak yang lain kerana masalah-masalah yang kecil. Dia berperang kerana kambing puak lain masuk ke dalam kawasan rumput puak ini. Dia berperang. Tak kira lah puak kita salah kena masuk, kita nak perang. Sebab nak apa? Nak menjaga puak, nak menjaga suku dia, nak menjaga etnik dia. Ini slogan yang didendangkan oleh orang jahiliyah. Dan slogan ini berlaku sekarang ini. Realiti, apabila kita tak faham benda ini, mana aulawiyatnya, kita akan terikut. Oh, sokong dan sebagainya. Padahal Islam kata kena sokong yang lebih utama lagi, sokong Islam. Siapa yang duduk di bawah Islam tak kira lah, dia siapa pun tak kira. Janji yang lebih besar sekali adalah Islam.
Kalau kita nak sokong puak, kita bayangkan puak yang bukan puak kita ni, orang Islam juga, dia akan tersisih. Dia akan tersisih semua. Kalau kita nak kira di Malaysia ni, ramai bukan Melayu yang Islam, ramai. Melayu tapi lama-lama, bukan Melayu tapi lama-lama telah dimelayukan. Tapi asal bukan Melayu. Bukan Melayu. Kalau kita nak pertahankan puak, maka kita gagal membuat sesuatu yang lebih utama. Kita gagal. Dan kita jangan tertipu dengan keadaan-keadaan semasa. Jangan tertipu. Apabila Rasulullah SAW telah mengikis semua keadaan yang saya sebut tadi, kenapa kita nak membezakan lagi? Nak membezakan. Setelah Islam datang, maka kecintaan dialihkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita lihat Bilal, Salman daripada Faris, Bilal seorang yang hitam. Bilal ini dikatakan dia berwajah dahi dia tebal, luas. Kemudian dia punya muka dia, kita kata bergerutu lah. Bibir dia tebal, hitam berkilat. Kita tak dapat bayang. Tetapi macam mana keadaan dia di sisi Rasulullah? Macam mana? Sangat unik sekali. Sehingga Rasulullah beri berita gembira kepada sahabat yang lain tentang dia mendengar tapak kaki. Apabila Rasulullah SAW telah mempersatukan kita ni hanya kepada Allah, maka yang lain kita tak hirau. Daripada mana dia datang? Sebab apabila kita telah dipisahkan oleh puak, oleh etnik ini, maka mulalah kemunduran, kelemahan pada umat Islam. Kita lemah. Kita tak sokong puak lain, kita sokong puak kita saja. Islam kata kita kena sokong Islam, tak kira puak apa sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah sebagai Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut yakni agama Allah itulah yang pasti menang. Pasti menang. Allah kata pasti menang pengikut agama Allah. Kita sokong Islam, kita sokong puak ni disebut di sini, kita takkan menang, takkan ke mana. Nampak menang secara zahir, tapi secara hakikatnya kita takkan menang. Sokong Islam, sokong yang mana apa disebut oleh Allah dan Rasulnya kita sokong. Kita pertahanlah walau apa yang terjadi. Allah kata itulah yang pasti menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Al-Quran dan Sunnah mendidik umat untuk benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi secara adil kerana Allah tidak halangi perasaan cinta terhadap kaum kerabat ataupun perasaan benci terhadap musuh. Perasaan benci terhadap kaum kerabat, terhadap sesama puak kita ada, tetap ada, tak boleh dipisah. Dia tak salah, dia naluri, gharizah kita. Perasaan, kalau kita mengaji di luar negara, ustaz mengaji di luar negara, di tempat Islam, tapi kita ada komuniti Melayu sendiri, itu tidak menjadi masalah. Sebab kita di situlah kita nak makan sambal belacan, di situlah kita nak makan nasi lemak, di situlah kita nak cakap dengan bahasa kita, cinta dengan bahasa, cinta dengan suku, itu tidak ada masalah. Tetapi tidak menghalang kita untuk kita bergabung dengan
pengikut agama Allah. Kita tak fanatik, kita tak asabiah, kita itu tidak mengapa. Sebab yang utama di sana, manakala gharizah perasaan kita, perasaan cinta kepada keluarga lebih, perasaan cinta kepada suku mungkin lebih, kerana bahasa sama, kerana makanan sama, kerana pemikiran sama, pakaian sama, tidak masalah. Tidak ada masalah. Itu realiti kalau kita berada di luar. Tetapi keadaan itu harus diberi keadilan yang lebih. Keadilan macam mana? Kalaulah ada masalah-masalah dalam puak kita, dalam suku kita, masalah dengan apa yang disuruh oleh Allah, maka kena tinggal. Itu maksudnya. Keadilan kepada Islam yang kita ada. Ini Islam kita letak di atas, puak-puak itu di bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap diri sendiri ataupun ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Biarlah kita ini benar-benar penegak keadilan. Keadilan yang macam mana? Kalau kita tidak mengambil Allah sebagai Rasul dalam kehidupan kita, kita tak berlaku adil. Itu maksudnya. Macam mana kita nak berlaku adil, sedangkan apa yang ditetapkan keadilan oleh Allah kita tak ambil? Tak adil. Bukan keadilan yang kita rasa tu keadilan yang dibuat oleh manusia, tidak. Dia nak berlaku adil, memang nak berlaku adil, tapi tak buat hukum Allah, tak adil. Kita dah boleh buat keputusan dah, tidak adil. Tak ikut Allah, tak ikut Rasul, tak adil. Walaupun dia kata nak buat keadilan, tidak adil. Sebab orang yang buat keadilan itu, dia kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dia telah membuat keadilan. Walaupun untuk kaum kerabatnya, untuk dirinya sendiri, untuk orang lain lebih lagi. Rasulullah SAW kata, kalaulah Fatimah itu mencuri, aku potong tangan dia. Nampak? Siapa Fatimah? Anak Rasulullah yang paling disayang, orang yang mula, perempuan mula yang mula masuk syurga. Keadilan atas apa? Atas hukum Allah. Bukan keadilan yang biasa kita dengar, tidak. Atas hukum Allah. Bukan keadilan bagi sama rata, ini 10 adil, bukan. Keadilan yang ditetapkan oleh Allah, keadilan yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Keadilan yang mana apabila Allah kata begitu, hendaklah begitu. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, maksudnya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini juga jelas nak menunjukkan kepada kita berlaku adil, sekalipun kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu tidak adil. Sebabkan kita lebih kepada satu puak ini, sebab kita orang Melayu, ada masalah kepada orang Melayu, kita tak boleh berlaku adil kepada kaum yang lain, tidak. Sebab keadilan itu asas kepada Islam, asas. Kalaulah ada masalah kepada puak kita sendiri pun kita kena adil. Maknanya puak itu di bawah, Islam itu di atas. Jadi Rasulullah SAW telah mengubah ungkapan jahiliyah di atas ni. Dukunglah saudara kamu sama ada dia zalim maupun dizalimi. Rasulullah telah mengubah slogan-slogan tersebut. Rasulullah telah memberi pengertian baru yang belum pernah mereka kenal sebelum ini. Beliau bersabda, dukunglah saudaramu sama ada dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Ini slogan baru Rasulullah. Dukunglah saudaramu sama ada dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Jadi sahabat tak faham. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami mendukung saudara kami bila dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, bolehlah dukung dia, bolehlah tolong dia.
Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dia zalim kami dukung? Macam mana? Dia zalim kami sokong dia. Macam mana? Rasulullah kata, kamu mencegahnya dari buat zalim. Itulah maksud bantu. Dia zalim, kita kena sokong dia. Nak sokong zalim macam mana? Bukan. Kena bantu mencegahnya. Itu bantu. Bukan bantu ikutnya. Kalau bantu ikutnya, dia lingkup, kita lagi melingkup. Bantu mencegah supaya dia, apabila sayang kepada dia, kita kena jauhkan dia daripada api neraka. Kezaliman itu adalah neraka. Jauhkan, sayang kepada dia, jauhkan dia daripada neraka. Setelah kata mencegahnya dari berbuat zalim, maka semuanya itu adalah dukungan kepadanya. Kita kena dukung orang yang dizalimi, sudah pasti. Dan kena dukung orang yang menzalimi. Boleh dukung orang menzalimi. Siapa yang zalim, kita dukung dia, kita sokong dia. Sokong macam mana? Sokong cegahnya. Kalau tak mau juga, macam mana nak buat? Dah cegah tak mau juga. Jangan pilihnya, kan? Jangan pilih dia. Kalau dah pilih, mana kita sokong. Kalau tak pilih, kita tak sokong lah. Bila tak sokong ni, makna dia akan jatuh. Hal itu menunjukkan betapa sederhana pengertian mendukung orang yang zalim. Sederhana sahaja, tapi nak difahami kena betul-betul. Rasulullah ubah sedikit sahaja. Slogan kata, dukunglah saudaramu sama ada dia zalim maupun dizalimi. Sama, tapi Rasulullah ubah. Membantu zalim itu beza. Itu sahaja Rasulullah ubah. Rasulullah SAW mengingatkan terhadap ajakan fanatis terhadap suku, golongan ataupun mereka yang berperang di bawah benderanya. Okey, kita terus kepada tajuk yang kecil, tajuk yang lain, 145. Menanam roh jamaah dalam peribadi ummah. Roh jamaah ini sangat besar tajuk ini. Roh jamaah ni satu tajuk yang sangat besar sekali. Dalam peribadi kita ni, kalau ada roh jamaah, dengan siapa kita bersama, seolah-olah kita sebahagian daripadanya, maka di sana ada kekuatan pada umat Islam. Umat Islam ni sebut kalbunyan, seperti satu bangunan. Satu bangunan itu antara tiang dengan tiang dia akan sokong sama-sama. Meneruskan keterangan, penulis kata mengenai penanaman loyalty di kesetiaan. Kesetiaan pada masyarakat Islam dan umat Islam perlu pemeliharaan terhadap setiap yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan umat, dan memberinya keutamaan dalam peringkat kemaslahatan serta tuntutan. Kena beri prioriti kepada kesetiaan kepada roh jamaah. Kita roh jamaah ni kita nak kata Islam, kepada Islam. Kesetiaan kepada Islam itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita nak cerita setia kepada Islam ni dengan mulut sangat-sangat senang, tapi sampai ke dalam tindakan kita dalam masyarakat susah kita nak lakukan. Sebagaimana diketahui bahawa syariat Islam tidak mengetepikan urusan masyarakat sama ada dalam ibadah, muamalah, etika dan seluruh hukum. Hal itu tidak lain adalah menyiapkan individu agar menjadi batu bata dalam bangunan masyarakat atau anggota dalam masyarakat yang dinamis. Apabila kita ada roh jamaah, maka kita ibarat satu batu bata yang mana kalau tak ada satu, maka akan lompong, akan masuk pencuri, masuk kucing ikut batu bata tersebut. Walaupun nampak apalah makna aku seorang je, aku tak ada orang lain ramai, tidak. Ibarat batu bata yang mana antara satu nasab sama lain itu sokong, menyokong.
Satu tak ada, yang lain tak guna. Kita buat batu-bata, buat dinding supaya pencuri jangan masuk. Kita kata aku tak perlulah, dia keluar, tengok lubang satu, itulah pencuri masuk. Tak guna dah yang sana kukuh, sini kukuh, semua ada, tak guna. Sebab dia boleh masuk kot yang kosong. Begitulah soft umat Islam. Mana kita kena ada ruh jamaah itu dalam peribadi setiap orang. Setiap orang. Dari situ kita mendapat kekuatan. Saya biasa cerita tentang roh jamaah orang Yahudi. Bisa cerita. Cerita dia, seorang kawan doktor pakar jantung di GH, sekarang dah pindah ke Kelantan. Dia menuntut di Amerika. Dia berkawan dengan seorang Yahudi. Satu ketika dia membeli belah, berbelanja dengan kawan dia. Waktu balik, tunggu bas, sedang hujan lebat. Yahudi dia kata, tunggu sekejap, aku ada barang tertinggal nak beli. Ada barang tak ada nak beli tadi. Dia pun lintas seberang jalan, lintas seberang sana jalan. Dia melintas ke sana dalam keadaan susah payah, dalam keadaan hujan, nak beli satu barang yang sangat kecil sekali. Kemudian dia beli, dia datang ke kawan dia, dia kata, dah beli dah. Dia kata, lah benda ni, barang ni je, barang ni sini pun ada. Dia kata, kat kedai sebelah ni pun ada. Sebelah ni pun ada, dia kata. Memanglah kedai ni ada, dia kata. Tapi kedai sana orang Yahudi punya. Seberang jalan sana orang Yahudi punya, sini bukan Yahudi. Nampak? Ruh jamaah dia. Itu cerita yang real. Itu kita tak cerita benda-benda yang besar, benda yang kecil sekali kita cerita. Ruh jamaah dia nak tolong orang dia ni. Sebab Yahudi ni suku dan agama. Dia nak tolong orang dia, walaupun keadaan susah dia, tak apa. Aku susah pun tak apa. Kalau kita nak kira berapa duit lah untung kawan dia beli barang yang kecil, tak berbaloi dengan kesusahan yang dia tempuh dalam keadaan hujan, duduk seberang jalan jauh, tak berbaloi. Tapi dia boleh kata, ini kedai ini bukan Yahudi, kedai sana orang Yahudi punya. Itu ruh jamaah yang ada pada orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi sekarang ini, walaupun berapa keras sahaja, dia sebagai proksi dunia. Dia memegang kekuasaan. Kekuatan dia pegang, ekonomi dia pegang. Sebab mereka ada ruh jamaah mereka. Ruh jamaah Islam ni macam mana? Kita ni kalau sedikit bersatu, kalau ramai bercelaru. Nak bergaduh kita masa ramai lah. Kalau sedikit kita bersatu lah, kenduri buat itu, buat ini, sembelih lembu, itu kalau sedikit. Kalau ramai, kita akan bergaduh. Kekuatan kita sedikit ini perlu kita jaga. Apabila besar, perlu kita pelihara. Rasulullah SAW menyebut, masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutannya adalah sebagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh ataupun sakit, maka seluruh tubuh menderita dengan tidak dapat tidur dan demam. Sangat cantik sekali perumpamaan Rasulullah. Sangat cantik sekali. Kita ini perumpamaan orang mukmin dalam apa? Perumpamaan kita dalam kecintaan kita, dalam kasih sayang kita, dalam kelembutan kita kepada orang Islam yang lain ni ibarat satu tubuh. Setelah kata ibarat satu tubuh, telinga, hidung, tangan, kaki, perut, gigi, semua. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh, salah satu anggota tubuh ni sakit, ada masalah, maka seluruh tubuh menderita dengan tidak dapat tidur dan demam. Tak boleh, kerana ada masalah dalam masyarakat Islam. Itu baru ada ruh jamaah.
Ini jiran sebelah dah seminggu tak makan, kita tak tahu. Tak ada langsung ruh jamaah. Anak-anak orang Islam terbiar, tak bersekolah di negara Islam, tak boleh mengaji, kita tak tahu di negara Islam. Malaysia ni negara Islam, jangan main-main. Malaysia lah negara Islam yang negara Islam contoh. Ada yang senyum ada makna senyum tu. Negara Islam contoh Malaysia lah. Saya membawa seorang imam Palestin pada bulan puasa yang lalu. Dia bertugas sebagai imam Palestin di Kelantan. Kemudian bulan yang lalu saya membawa untuk siri jelajah Penang. Ada beberapa tempat kita buat kutipan untuk Gaza. Hari yang kosong saya bawa dia berjalan-jalan di Batu Feringgi. Sehari saya bawa dia berjalan. Saya nak bagi dia seronok, dia tension. Pagi, malam, petang dia duduk ceramah je. Saya translate, dia ceramah, buat dia berjalan. Kata nak buat apa? Oh, dia nak naik jet ski. Oh, jet ski, naik, bawa lah, punya seronok. Naik jet ski. Kemudian nak bawa naik yang naik tinggi tu, dia tak berani. Dia kata jatuh mampus, dia kata. Bawa air terjun, bawa, insyaAllah. Di sepanjang pantai tu, dia tengok botol arak penuh. Botol arak. Dia kata, apa ni? Dia kata, Malaysia negara Islam, dia kata. Tapi macam mana arak boleh luasa? Arak boleh luasa. Dia kata, ini bukan orang Islam. Tapi dia kata, dia bersyarah lah. Negara Islam kan. Kalau orang luar, orang boleh nilai. Kita duduk sini tak boleh nilai dah lali dah. Jadi orang Islam ni ibarat satu tubuh. Anggota yang kita rasa tak perlulah, tak berapa penting dalam kehidupan kita, kalau sakit dia akan terjejas. Seluruh anggota kita terjejas. Seluruh akan menderita, tidak dapat tidur dan demam. Sesungguhnya Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi menanamkan pada jiwa Muslim perasaan berjamaah dan seluruh hukum dan ajaran-ajarannya. Dalam salat sebagai contoh, disunatkan, disyariatkan untuk berjamaah. Kita nak tengok jamaahnya Islam, tengok jamaahnya salat sahaja. Dalam salat, kita kata apalah nak jamaah. Imam tu bukan baca pandai sangat pun, baca Fatihah aku lebih fasih lagi. Nampak? Tapi syariat kata kalau dia sembahyang seorang, dia tak sah sembahyang dia. Ada beberapa ulama kata makruh sahaja. Ada beberapa kata tak sah. Ada pendapat kata kalau dia sembahyang jauh tak sah. Tak sah jemaahnya, sah sembahyangnya. Itu syariat kata tak boleh. Kita kena bersama walaupun dia baca tu kurang sedikit daripada kita baca, tapi boleh diterima Fatihahnya, boleh diterima. Kalau tak boleh diterima tu lain cerita. Boleh diterima, tapi kita lebih bagus bacaannya. Itu dalam salat. Kita tak boleh keluar daripada jamaah. Kemudian dalam Jumaat, macam mana ukhuwah kita dalam Jumaat ini. Kemudian dalam salat hari raya, azan dan masjid, bahkan Rasulullah tidak memberi keringanan meskipun bagi orang buta untuk melakukan salat di rumahnya selama ia masih mendengar panggilan untuk salat. Sampai nak memberi kita ini roh jamaah. Kalau orang Melayu roh jamaah di mana? Kenduri kendara. Kenduri kendara ni Masya Allah, sembahyang 5 waktu tak nampak, tapi masa kenduri kendara dia nombor 1. Tak apa, roh jamaah. Tapi roh jamaah di situ tidak begitu kuat berbanding dengan salat jamaah. Sebab Islam telah menetapkan, nak meletakkan roh jamaah di mana, di situ. Sembahyang jamaah memang Masya Allah. Sembahyang Jumaat lagi, sembahyang hari raya lagi ramai. Sembahyang Jumaat kurang sikit ramai, sembahyang hari raya lagi ramai. Sehingga Rasulullah
akan membakar rumah-rumah satu kaum kerana mereka meninggalkan salat berjamaah. Di masjid, seorang muslim tidak baik solat sendirian di belakang saf orang yang sedang salat. Tak baik, seperti kita sebut tadi, tak terima jemaahnya. Sebab hal itu menggambarkan kesendirian, bersendirian. Kalau tak boleh sangat nak ikut imam itu, tunggu habis sembahyang dulu. Itu. Tapi kita sembahyang seorang, kita tak dapat jemaah lah. Kita tak dapat pahala jemaah. Islam nak mengatakan bahawa tak boleh bersendirian walaupun dalam apa keadaan. Bersendirian tidak boleh. Siapa yang bersendirian, yang kedua adalah syaitan. Siapa yang berdua, yang ketiga adalah syaitan. Serigala akan memakan kambing yang bersendirian. Kita ni jangan dimakan oleh serigala. Di luar sana banyak serigala. Kena berjamaah, kena ada ruh jamaah. Sebab hal itu menggambarkan kesendirian serta pembelotan dari jamaah. Meskipun dalam itu hanya berupa penampilan sahaja. Penampilan sahaja dalam salat. Tapi kalau kita bawa kepada ruh jamaah ini, kita tak bersama. Wasithah Ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang sedang salat sendiri di belakang saf. Lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Bermakna tak sah salat dia. Tak sah salat dia. Tak sah Islam kita kalau kita tidak bersama ruh jamaah. Kita tak sebut tak sah. Itu lain. Ada pendapat ulama mengatakan tak sah. Dia bersalat sendirian di belakang, tak bersama dengan saf. Dia tak sah safnya. Tapi Rasulullah suruh mengulangi salatnya kerana dia nak mengatakan sangat mengambil berat untuk bersama dengan jamaah. Kita tak bersama dengan Islam, tak bersama dengan kecintaan kepada Islam. Walaupun kita Islam, seolah-olah begitu. Tak sah Islam kita, seolah-olah. Sebab kita tidak mengukuhkan antara satu sama lain dengan Islam. Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu berkata, kami keluar dan menghadap Rasulullah SAW untuk berbaiat kepada beliau. Lalu salat di belakangnya. Kemudian kami salat di belakangnya lagi di salat yang lain. Selesai salat, beliau melihat seorang melakukan salat sendirian di belakang saf. Rasulullah berdiri ketika orang itu akan meninggalkan tempat. Lalu Nabi bersabda, ulangi salatmu. Tiada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Tiada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Ulama mengatakan tiada salat itu tiada pahala jemaah. Ada yang mengatakan tiada salat, tak ada salat lah, tak ada pahala lah. Ada yang mengatakan tak ada pahala, ada yang mengatakan tidak sah salatnya. Wajib bagi Muslim jika masuk ke masjid dan mendapat barisan sudah penuh, mencari celah-celah untuk mengisinya atau menarik salah seorang di antara jemaah untuk salat di sampingnya. Wajib. Seolah-olah begitu. Kalau kita masuk, kalau orang lelaki masuk salat, tengok saf dah penuh dah. Dia nak mencelah tak boleh dah. Tapi kalau orang Melayu semayang boleh celah lagi. Sebab orang Melayu semayang ni jarang-jarang sikit. Tak boleh. Ujung-ujung kaki tak boleh kena rimah. Bahu-bahu tak boleh kena. Tapi orang Arab tak boleh celah dah. Kalau penuh memang penuh. Tapi jangan mencelah juga. Orang tak faham dia akan singgung. Ni buat apa? Jadilah tempat lain. Dah tengok sempit kan. Kalau orang faham dia tak singgung, dia akan beri ruang. Ataupun dia kata tarik orang di tengah, di belakang imam, tarik ke belakang. Orang tak faham juga, dia akan kata apa tarik kan? Orang tak faham, tarik dia ke belakang supaya ada kawan. Orang lain dia akan rapat-rapat. Itu hukum. Tak boleh kecuali kita tengok ada orang sedang ambil wuduk dan dia pasti nak masuk masjid, tak apa, kita berdiri di situ sebab ada kawan. Islam nak menunjukkan bahawa kita tidak boleh bersendirian, kena ada ruh jamaah dalam diri kita. Itu kekuatan sebenarnya. Kita ekonomi tak boleh pegang. Kenapa? Kita tak ada ruh jamaah, tak ada ruh Islam, tak ada. Walaupun agama lain dia tidak ada pun panduan untuk ruh agama dia, tak ada pun. Cuba lihat kepada apa yang mereka lakukan.
tapi kekuatan jamaah mereka lebih kuat daripada orang Islam. Lebih kuat. Kita di tempat-tempat minoriti baru kita kuat. Kalau di Eropah sekarang ni orang Islam, di Perancis, di Perancis kekuatan umat Islam ini, Perancis mereka buat ramalan 2050 ataupun 2060 Perancis telah diperintah oleh orang Islam. Ramalan berapa tahun lagi tu? Tak lama lagi. Perancis mereka sangat kuat. Mereka ada sekolahnya, ada bisnesnya. Kekuatan jamaah mereka sangat kuat. Mungkin masih minoriti lagi, mungkin. Kekuatan jamaah ini kita perlu. Kalau kita dah ramai, kita buat kekuatan jamaah ni lagi kita kuat. Lagi kuat. Kalau orang lain boleh pegang ekonomi dengan mereka minoriti, kita yang majoriti tak boleh pegang ekonomi. Kita boleh bayang berapa peratus kekuatan roh jamaah kita, berapa peratus banding dengan mereka. Sebab Islam kata, Islam ini kita nak mengambil Islam, kita kata kalaulah kita boleh pegang ekonomi, boleh pegang ekonomi, dan kita boleh buat banyak benda kepada Islam, maka ekonomi kita kena pegang. Itu maksudnya. Kalaulah banyak benda kita tak boleh nak buat kerja-kerja Islam kerana kita tak ada ekonomi, maka ekonomi itu wajib. Wajib. Disebut dalam kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika dengan ekonomi kita dapat merancang aktiviti-aktiviti Islam ini, tapi tak mampu kerana tak ada ekonomi, maka ekonomi itu wajib kepada kita. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, siapa yang menguntungkan Ahcong? Orang Melayu. Siapa yang menguntungkan Ahseng, Ahmeng apa semua, Abai apa semua? Siapa? Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu cukup seronok boleh kat bukan orang Melayu. Tak tahulah kenapa. Padahal orang Cina kata otak Cina ni, orang Cina kata otak Cina ni memang otak penipu, dia kata. Kalau otak penipu jangan kata Cina. Itu mereka kata. Tapi kita ni memang sangat selesa dengan orang Cina. Lepas ni ustaz-ustaz semua kena buka bisnes. Sebab ada nak support dah ni. Ada orang support dah. Tapi menipu dia tu halus sekali. Sembang pompang sembang, kita pun cair. Itu menipu sebenarnya. Kita cair. Wajib. Wajib dia kata di sini. Sebahagian para imam mengambil zahiriyah hadis lalu membatalkan salat sendiri di belakang saf, sementara imam yang lain menganggap makruh sahaja. Tak apalah. Ada yang kata makruh, ada yang kata memang tak sah. Daripada maksud di atas ini memberi penjelasan bahawa menampakkan perhatian Islam terhadap persatuan dan masyarakat sama ada isi maupun bentuk, sama ada inti maupun penampilan. Itu maksudnya. Nak menampakkan bahawa perhatian Islam itu kepada persatuan. Islam kalau untuk persatuan ni wajib. Tak ada kompromi orang kata. Tak ada boleh bincang-bincang. Kena wajib persatuan. Padahal meskipun seorang Muslim melakukan salat sendiri, maka sebenarnya dia telah menampilkan dalam nuraninya sebagai jemaah. Padahal meskipun seorang Muslim melakukan salat sendirian, maka sebenarnya ia telah menampilkan dalam nuraninya sebagai jemaah orang-orang Islam. Dalam ibadah puasa, seorang Muslim tidak berpuasa sendirian. Meski ia sendiri, walaupun nampak sendiri, telah melihat hilal bulan sabit Ramadan, ia tidak berbuka sendirian. Meskipun ia sendiri tahu dengan mata kepalanya hilal bulan Syawal. Kan tapi puasanya adalah hati
di mana orang-orang berpuasa dan berbukanya adalah hari adalah hari di mana orang-orang berpuasa dan berbukanya adalah hari di mana orang-orang berbuka. Walaupun nampak puasa itu sendiri-sendiri, tapi mula puasa dan akhir puasa tu kena sama-sama, tak boleh sendiri-sendiri. Telah ditetapkan oleh kerajaan begini-begini, sekian masuk puasa, kita aku tengok anak bulan tak ada malam tadi kan. Aku mimpi lagi. Nabi kata esok puasa ataupun lusa puasa, kita sendiri tak boleh. Kalau telah diputuskan, kita kena ikut. Itu nama dia ruh jamaah. Ibnu Taimiyah ditanya tentang beberapa penduduk desa yang melihat hilal bulan Zulhijjah dan pemerintah di kota belum menetapkannya. Apakah mereka harus berpuasa di hari itu juga, sebab hari itu adalah hari ke-9 meskipun kenyataan adalah hari ke-10 menurut pendapat mereka? Jawabnya ya. Mereka puasa pada hari ke-9 sebagaimana kenyataan yang diketahui oleh jamaah, meskipun pada dasarnya adalah hari ke-10. Dan meskipun ketaatan adanya ru'yah dapat dibezakan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasamu adalah ketika kamu semua berpuasa, berbukamu adalah ketika kamu semua berbuka, dan penyembelihan kurbanmu adalah ketika kamu semua sama-sama menyembelih binatang kurban. Sama-sama. Alhamdulillah di Malaysia tidak ada masalah lah. Ketetapan tu tak ada masalah. Kalau di Indonesia, kalau baru ni ada yang raya, ada yang puasa 2 hari sebelum kita puasa pun ada. Jamaah dia, jamaah sufi berpuasa 2 hari sebelum berpuasa kita. Raya 2 hari sebelum raya kita. Itu tak ikut jamaah. Okay, kita terus pada tajuk yang lain. Tajuk yang ini yang telah kita baca, mengutamakan dalam perkara-perkara yang dilarang, yang disuruh. Sekarang kita masuk mengutamakan dalam perkara-perkara yang dilarang. Tadi benda-benda yang disuruh, ketaatan dan sebagainya, benda yang disuruh. Sekarang ini kita nak utamakan perkara-perkara yang dilarang. Yang dilarang, dua-dua dilarang, mana yang lebih utama kita nak tinggalkan? Jika perbezaan peringkat amal-amal berlaku dalam amal-amal yang diperintah oleh Allah, yakni makmurat seperti amal sunat, wajib, fardu, kita telah bincang. Yang wajib perlu diutamakan daripada yang sunat dan sebagainya. Kemudian pada pembahasan ini dia nak beri tahu tentang mengutamakan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Mana yang lebih kita utamakan? Di sini dia beri contoh kufur. Kufur ada banyak peringkat. Kufur banyak peringkat. Kufur ilhad, kufur syirik, kufur ahli kitab. Kita akan bincang insya-Allah. Apa yang sepatutnya kita buat terhadap isu ini? Dalam pada itu tanpa diragukan bahawa kufur kepada Allah merupakan peringkat larangan yang paling tinggi sekali. Dia nak kata perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ni yang paling tinggi sekali adalah kufur, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang paling tinggi sekali melainkan kufur. Sedangkan yang paling rendah adalah makruh tanzih, makruh, perkara yang dilarang tapi yang paling ringan sekali, tak apa. Kita kata tak apa. Atau apa yang biasa disebut sebagai khilaful aula, bukan yang lebih utama, khilaf al-aula. Khilaf aula ni benda-benda yang diperselisihkan. Ulama kata, ada yang kata tidak boleh, itu khilaf. Khilaf. Ini yang paling ringan sekali. Yang paling besar sekali adalah kufur. Yang pertama kufur ilhad dan juhud. Kufur dibahagi menjadi kufur ilhad dan kufur juhud, yakni orang yang tidak percaya bahawa bagi alam ini ada Tuhan. Dia dah kafir, tapi kafir dia beza dengan kafir yang percaya Tuhan. Dia tak percaya langsung, memang tak ada Tuhan, memang Tuhan memang tak ada. Itu kufur ilhad dipanggil.
Juhud dia bukan sahaja tak percaya, bukan sahaja tidak menyembah Tuhan Allah kata, tapi dia ingkari Tuhan itu ada. Tak ada Tuhan. Mereka kata apa? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Tak bangkit. Mereka kata kita hidup sini saja. Nak berseronok, memang kena berseronok habis-habisan di sini dunia.